A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Hud alaihissalam. Kita sampai ayat yang ke-25. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Daripada ayat 21. 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Tidak syak lagi atau benarlah sesungguhnya mereka itu di akhirat adalah mereka yang paling rugi. Pengajarannya pertama, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Apabila Allah mengazab hamba-Nya adalah kerana keadilannya. Dan apabila Allah memasukkan hamba-Nya ke syurga adalah kerana keadilan dan kelebihan Allah. Dan kelebihan Allah. Fadlullah. Yang kedua, manusia yang paling zalim di dunia, mereka lah yang paling rugi di akhirat. Di mana mereka rugi diri mereka sendiri, anak-anak, dan mereka diazab dua kali ganda. Ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka tunduk dan khusyuk kepada Tuhan mereka, maka itulah penghuni surga. Mereka di dalamnya kekal. Pengajaran pertama,
Amal soleh yang tidak disertai dengan amalan hati, iaitu tunduk dan khusyuk, tidak akan memberi manfaat di akhirat. Yang kedua, mereka yang tunduk dan khusyuk kepada Allah dalam ibadat mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Mereka sabar dalam setiap ujian serta mereka mendirikan solat dengan khusyuk dan mengeluarkan zakat. Okey, ayat seterusnya, ayat 24. Masalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basiri was sami' hal yastawiyani masala afala tazakkarun. Maksudnya perumpamaan dua kumpulan seperti orang yang buta dan pekak dan orang yang celak dan mendengar. Adakah kedua-dua itu sama? Apakah tidak kamu berfikir? Pengajarannya pertama, orang yang tidak beriman sama nilai dengan orang yang pekak dan buta. Manakala orang yang beriman umpama orang yang celak dan mendengar. Yang kedua, walaupun manusia buta daripada melihat kebenaran dan pekak daripada mendengar ayat-ayat Allah, tapi rahmat Allah masih memberi peluang kepada mereka untuk mereka kembali kepada Allah. Yang ketiga, antara kebodohan manusia ialah menganggap orang yang pekak dan buta, iaitu orang kafir, adalah sama atau lebih baik daripada orang yang celak dan melihat, orang yang celak dan mendengar, iaitu orang yang beriman.
Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 25. Kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah sebut tentang dalil-dalil, bukti-bukti tentang kewujudan Allah, kebesaran Allah dan juga kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah beritahu kedegilan orang-orang kafir, khususnya musyrikin Mekah, yang tetap menolak kebenaran walaupun dalil-dalil dan buktinya cukup banyak dan jelas. Maka ayat seterusnya, ayat malam ni, Allah bagi contoh. Contoh-contoh umat-umat dahulu yang menolak kebenaran dan apa kesudahan mereka. Sebagai apa? Satu sudut sebagai amaran kepada orang musyrikin Mekah. Kalau kamu terus kufur, maka nasib kamu akan sama dengan nasib umat-umat dahulu. Kaum Ad, kaum Samud. Itu satu sudut. Satu sudut lagi, cerita-cerita ini memberi hiburan kepada Nabi SAW. Tasliyah. Sebagai motivasi kepada Rasulullah SAW bahawa orang musyrikin Mekah yang menentang Nabi tidaklah sekuat umat-umat dahulu. Tetapi umat dahulu Allah hancurkan mereka dengan makhluk Allah yang paling mudah, yang paling ringan, seperti air, angin, suara jeritan. Jadi untuk Allah hancurkan orang musyrikin Mekah sangat mudah. Jadi itu menampakkan keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sebelum ni saya pernah beritahu, surah Hud ni sebenarnya cerita tentang kisah-kisah para nabi dan umat-umat mereka. Bagaimana Nabi berdakwah dan bagaimana kaum mereka menentang. Sebab itulah di akhir surah Hud, Allah beritahu antara hikmah cerita-cerita para rasul dan umat dahulu disebut dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Hud. Apa di antara tujuannya? Kisah-kisah para nabi dahulu dan umat-umat kaum-kaum mereka. Ada 3 kan? Kalau ingat lagi lah. Supaya apa? Apa dia? Ayat tu apa dia? Ma nusabbitu bihi fuadak wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusul. Setiap cerita Rasul ni kami cerita pada engkau. Apa guna? Manusabbitu bihi fuadak. Untuk kami teguhkan hati kamu dalam menghadapi ujian dan cabaran dalam berdakwah. Surah Hud ayat yang ke-110. Lagi 2, tujuan kisah-kisah para nabi disebut. Supaya mereka berfikir. Supaya orang beriman berfikir. Kesudahan orang beriman sentiasa selamat dan berjaya. Dan supaya orang kafir berfikir. Kalau terus menentang, inilah kesudahan kamu. Okey. Ada satu lagi ke? Nampak? Tak. Dekat mana? Tengah ni. Dah. Apa yang ketiga? Tak ingat. Tak apalah, tak ingat pun. Okey, sekarang setelah habis ayat 24, sekarang Allah mula menceritakan kisah para rasul. Dengan tujuan supaya Nabi mendapat motivasi dan Nabi terhibur.
Okey, Rasul pertama yang dicerita oleh Allah dalam surah Hud ialah Nabi Nuh AS. Kenapa Nabi Nuh? Kenapa Nabi Nuh? Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Tapi kenapa tak dicerita Adam? Kenapa Nabi Nuh? Sebab Rasul yang pertama ialah Nabi Nuh AS. Nabi Adam bukan Rasul. Dia adalah Nabi. Dan dalam tafsir mengatakan jarak antara Adam dengan Nabi Nuh 100 kurun. Jauh. Dan sebelum Nabi Nuh ni, semuanya Islam. Tidak ada agama yang lain. Satu je. Kana nasu ummatan wahidah. Asalnya umat ni satu agama. Bila umat ni mula berpecah, mula ikut hawa nafsu. Zaman Nabi Nuh ataupun sebelum Nabi Nuh. Iaitu ada beberapa orang soleh. Orang yang soleh, kemudian mereka ni mati. Bila mati, ini strategi syaitan. Syaitan bisikkan pada kaum ni, kamu buatlah patung. Sebagai apa? Sebagai peringatan kepada orang soleh. Bila tengok patung orang soleh ni, kamu semangat untuk beribadat. Tengok langkah pertama. Kan? Lepas tu, generasi yang pertama yang buat patung tu mati. Datang generasi yang kedua, kan? Okey lagi, generasi ketiga, dah tak kenal dah. Dia tengok ni baca patung ni, seumpama Tuhan. Mereka persembah. Ada berapa orang yang soleh yang dibina patung tu? Allah sebut dalam surah Nuh. 5. Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uqa, Nasra. Ada kan surah Nuh? Mereka berkata, jangan tinggal 5 ni. 5 apa ni? 5 Tuhan. Mula-mula sebagai peringatan, tugu peringatan. Lepas tu jadi Tuhan yang disembah. Bila mereka mula syirik dan sembah selain daripada Allah, Allah pun utuskan Nabi Nuh AS. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad, pasti sesungguhnya, arsalna, kami telah utuskan Nuh, Nabi Nuh AS, ila qaumihi, kepada kaumnya. Ini di sini kelebihan Nabi Muhammad SAW. Kalau semua para Nabi sebelum Nabi Muhammad, semua diutuskan kepada kaum masing-masing. Tapi kelebihan Nabi ialah Nabi diutuskan untuk semua umat manusia. Semua bangsa sampai kiamat. Okey, Nabi Nuh diutuskan pada kaumnya, kan? Sebab tu bila datang banjir besar, kan? Berapa ramai yang tenggelam? Semua kecuali yang naik kapal tu lah. Yang naik kapal berapa orang? Ialah berapa ramai? Ada kata 14. Ada kata 70, kan? Tapi tak lebih daripada itulah. Yang selain daripada tu yang tak naik kapal, semua tenggelam. Jadi soalnya tenggelam satu dunia ataupun tenggelam tempat tu je. Ada dalil tak satu dunia? Ada dalil? Dia yang tenggelam satu dunia pun tak ada dalil, tenggelam tempat tu pun tak ada dalil. Tapi logiknya apa dia? Nabi Nuh diutuskan pada kaumnya. Kaumnya duduk kat mana?
Dia dekat sekitar Palestin lah. Jadi kaum dia dekat situ. Jadi Allah nak tenggelamkan kaum dia, bukan nak tenggelam satu dunia. Maka Allah hanya tenggelamkan tempat itulah saja. Tempat lain tak ada manusia. Kenapa nak tenggelam? Dia faham? Jadi Allah tenggelam di tempat itu saja. Ada pula yang pakai logik akal. Dia kata air banjir masa Nabi Nuh sampai ke puncak gunung. Kalau sampai ke puncak gunung, logiknya tenggelam satu dunia. Betul kan? Itu logik akal kamu. Tapi kekuasaan Allah, Allah boleh tak nak jadikan banjir tempat itu saja. Walaupun air tinggi. Sebelah ni tinggi, sebelah ni tak banjir. Boleh tak? Allah Maha berkuasa. Lepas tu masa Allah jadikan laut ketika zaman Nabi Musa, laut depan Nabi Musa jadi apa? Lebuh raya kan? Tapi laut lain tetap laut. Okey, kami utuskan Nuh kepada kaumnya. Kemudian, apa misi Nabi Nuh? Ini sesungguhnya aku lakum bagi kamu nazirun, pemberi peringatan, yang mubin, yang apa maksud ni? Nazir, pemberi peringatan. Apa maksud pemberi peringatan? Iaitu memberi khabar ataupun maklumat yang di dalamnya ada unsur yang menakutkan. Kalau cakap biasa tanpa ada unsur menakutkan, bukan nazir. Sebab itulah tugas Rasul ni sebenarnya dua. Satu, nazir. Yang kedua, Bashir. Bashir apa dia? Memberi khabar gembira. Jadi tugas Nabi dua. Satu nazir, satu Bashir. Tapi kenapa Nabi Nuh bagi kepada kaum dia, aku nazir, bukan Bashir? Sepatutnya dia kata, inni lakum nazirun wa bashirun. Kenapa tak sebut Bashir? Sebab kaum dia kafir. Bila kafir, hanya perlu bagi peringatan. Berita gembira hanya untuk orang beriman. Betul kan? Kalau orang tu tak salat, kita nak bagi berita menakutkan atau berita menggembirakannya? Kamu tak salat ni, semoga kamu masuk syurga. Okey, kemudian nazir pula mubin. Apa makna mubin? Nyata, apa maksud dia? Tugas para Nabi sama ada Bashir ataupun Nazir, mesti ada bukti yang nyata. Tak boleh Nazir tapi cakap kosong. Kalau kamu buat macam ni, kena seksa dalam kubur. Apa dalil? Tok guru saya cakap. Tak boleh. Nazir, mesti ada bukti, mubin yang nyata. Okey? Sebab tu bila kita nak takutkan manusia, kena takutkan apa? Apa yang Allah takutkan, bukan apa yang otak kita rasa perlu ditakutkan. Sebab tu bila kita takutkan manusia dengan benda yang bukan Allah takutkan, dia tak akan beri kesan. Betul kan? Contoh biasa kita takutkan anak kita apa dia? Hantu. Tak berkesan kan? Sampai sekarang pun tak takut kan? Sebab tak pernah jumpa. Okey. Okey. Aku pemberi peringatan. Nazirul Mubin. Apa dia? Supaya apa ni? Bagi peringatan supaya apa? Jawapannya, Allah ta'budu. Agar la ta'budu. Janganlah ta'budu kamu sembah illallah, kecuali Allah. Jadi semua misi para nabi, para rasul satu je.
Iaitu mengajak manusia supaya sembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah. Kenapa ni? Kenapa aku nak sangat kamu sembah Allah dan jangan mensyirikkan? Kenapa? Ini sesungguhnya aku akhafu apa dia? Aku takut ataupun aku risau alaikum ke atas kamu azab yaumin alim. Azab yaumin hari. Azab ni bahasa Arab. Bila terjemah pun azab juga. Bahasa Melayu apa dia? Siksaan. Hari, yaum hari, alim yang pedih. Kita tak belajar lagi bahasa Arab. Dia kalau bari dia sama macam ni. Rajulun karimun. Lelaki karimun apa dia? Yang mulia. Dia panggil apa ni kalau bahasa Melayu? Karim tu dia panggil apa? Sifat. Lelaki yang sifatnya bahasa Arab. Kalau sifat dia mesti ikut baris sini. Kalau sini baris depan, sini pun karimun. Kalau sini baris bawah rajulin, sini pun karim. Itu sifat. Bagi kita baca Quranun karimun. Boleh faham? Kalau rumah yang cantik. Cuba buat baitun apa baris? Jami. Tengok sini. Kalau sini baris depan, sini. Sifatlah tu. Rumah yang sifatnya cantik. Okey. Sekarang alimun sifat. Tapi dia sifat kepada apa? Pada hari. Mana tahu? Sebab tengok baris alimin dia ikut baris apa? Sebenarnya yang pedih tu azab ke hari? Yang pedih tu azab ke hari? Azab kan? Kalau yang pedih tu ialah azab, sepatutnya alim baris apa? Alimah. Sini baris atas kan? Biasa dalam Quran azabun alimun. Clear. Tapi yang ni azabah, sini alimin. Jadi sekarang alimin sifat kepada apa? Hari kan? Tapi sebenarnya hari itu ada tak pedih? Tak ada, dia masa je. Hari tak pedih. Yang pedihnya ialah, jadi soalannya kenapa? Kenapa Allah sifatkan hari yang pedih bukan azab? Faham soalan? Faham? Jawab. Kerja saya mereka-reka soalan. Kenapa hari sekarang orang takut pada azab ke takut pada hari? Itulah tadabbur. Bila tak boleh jawab, itulah tadabbur. Dia sebenarnya Allah nak gambarkan azab tu terlalu menakutkan. Maka Allah sifatkan hari itu seolah semua waktu walaupun satu saat menakutkan. Sebenarnya yang asalnya azab yang pedih. Tapi Allah nak begitu azab tu sangat dahsyat. Seolah setiap saat pada hari itu, setiap hari sangat-sangat menakutkan. Boleh faham? Okey. Jadi pengajaran dari sini apa dah? Nabi Nuh kata apa? Message dakwah Nabi tu. Aku nak kamu sembah Allah je. Kenapa? Sebab aku risau ni pasal azab neraka. Pengajarannya apa di sini? Apa pengajarannya? Sayangnya Nabi kepada apa yang menyebabkan Nabi ini berdakwah? Kita tahu tak Nabi Nuh berdakwah berapa hari? Berapa tahun?
950 tahun. Ataupun 1000 kurang. Cuba bayangkan, 950 tahun berapa hari? Setahun 365 hari kan? Kali 950. Kemudian Nabi Nuh cakap apa? Berdakwah siang dan malam. Boring tak? Berdakwah 950 tahun. Boring tak? Kita tak sempat setahun. Kalau berdakwah setiap hari, 1 minggu, boring tak? Boring kan? Saya 1 hari dah rasa macam lama je. Bila nak balik ni? Tengok tiket flight kan? Cuba bayangkan macam mana Nabi Nuh. Cuba buka surah Nuh. Ayat 1 dan 1 hingga 10. Okey, kita terjemah. Ini surah Nuh. Surah Nuh ni daripada ayat 1 sampai akhir 2 page. Semua cerita pasal dakwah. Dan tak ada cerita pasal kapal. Kapal cerita dalam surah lain. Maknanya satu surah cerita pasal dakwah menunjukkan apa? Nabi Nuh ni, kalau sebut Nabi Nuh, kena bayangkan kerja dakwah dia. Tapi biasa orang Melayu kalau sebut Nabi Nuh, dia bayangkan apa? Kapal. Yang kedua, bubur Asyura. Yang ketiga, kayu kokar kan? Dia tak pernah berdakwah pun. Sedangkan satu surah ni semua cerita pasal dakwah. Kapal tak ada, banjir tak ada, kayu kokar pun tak ada. Okey. Cuba terjemah. Inna arsalna. Kami telah utuskan Nuh ila qaumihi. Kepada kaumnya an anzir. Agar berilah engkau, wahai Nuh, kata Allah. Berilah peringatan pada kaum engkau. Bila ni dia bagi peringatan? Min qabli. Dari sebelum ayyatiyahum, datang kepada mereka azabun alih. Sebelum datang azab, bagi peringatan. Sama dengan ayat tadi kan? Aku berdakwah pada kamu supaya kamu sembah Allah. Supaya apa? Supaya kamu selamat daripada azabah yaumin alim. Tengok rahmat Nabi Nuh dan juga semua para Nabi. Satu je yang dia takut. Apa dia? Dia tak nak kaum dia dibakar dalam neraka. Dia fikir yang tu, dia akan buat apa saja. Walaupun kena maki, kena baling, kena halau. Semata-mata nak selamatkan kaum daripada neraka. Itu yang Nabi kita SAW sanggup berjalan pergi ke Taif. Berjalan kaki 100 meter. Sebab apa? Tak nak melihat kaumnya dibakar dalam neraka. Okey, kemudian apa kata Nabi Nuh pada kaumnya? Qala ya qaumi. Wahai kaumku, inni, sesungguhnya aku bagi kamu nazirum mubin. Aku pemberi peringatan yang jelas. Ada bukti, bukan reka-reka. Bukan seronok-seronok. Tak ada bukti, ada dalil. Apa mesej dakwah? Ani'budullah. Sembahlah Allah. Wattaquhu, dan takwalah padanya, dan wa'ati'uni. Tengok, sembah Allah. Takwa Allah. Taat aku. Kenapa? Apa dia? Kalau kamu nak sembah Allah, kamu nak bertakwa padanya, cara sembah tu, ikut aku. Sebab aku diutuskan untuk mengajar kamu cara takwa pada Allah. Cara beribadat. Jadi, Allah dengan Rasul tak boleh dipisahkan. Sama juga Nabi Muhammad. Kalau nak sembah Allah, sallu kama ra'aitumuni. Jangan ikut orang lain. Okey. Kemudian, bila kita tawarkan, kita berdakwah pada orang, kena ada tawaran, baru orang tertarik. Kan? Macam orang nak tawarkan kerja. Saya nak tawar kerja pada awak ni. Berapa gaji? Gaji tengok keadaan lah. Kita terima tak? Okey, tawaran bila kita berdakwah apa dia? Yaghfir lakum min zunubikum.
Allah ampunkan dosa kamu. Gaji kalau kamu beriman, Allah ampunkan dosa. Okey ke? Okey. Allah ampunkan dosa. Okey. Wa yu'akhirkum, dan Allah melewatkan kamu ataupun memanjangkan umur kamu ila ajali musamma, sampai tempoh yang telah ditetapkan. Kamu nak seronok, seronoklah, tapi sampai masa kamu mati. Inna ajal Allah, sesungguhnya ajal Allah, iza jaa, apabila datang, la yu'akharu, tidak akan dilewatkan. Lau kuntum ta'lamun, jikalau kamu tahulah. Kalau kamu yakin, ajal Allah bila datang tak boleh dilewatkan. Hari ini saya baca berita ada seorang mangsa gempa bumi di Turki selamat setelah beberapa hari. Lepas tu tajuk dia kata apa? Saya nak selamat dalam timbunan tanah tu, saya minum air kencing. Kenapa minum air kencing? Tak ada pilihan, tak ada apa dah. Sebab Allah ajar dia belum sampai. Dengan apa cara pun dia akan hidup. Okey, kemudian cuba angkat. Kemudian setelah berdakwah sekian lama, Nabi Nuh mengadu pada Tuhan. Qala Rabbi, dia berkata, wahai Tuhanku, inni da'autu qaumi, sesungguhnya aku berdakwah pada kaum aku lailan, siada malam. Apa maksud siada malam? Adakah Nabi Nuh tak tidur? Adakah Nabi Nuh tak rehat? Tak, berehat. Cuma maksud siada malam tu, ada orang yang perlu didakwah, aku berdakwah siang. Kalau malam perlu, aku berdakwah di waktu malam. Kalau tidur pun hanya untuk ambil tenaga untuk berdakwah besok balik. Laila wa nahara. Hasilnya apa? Tengok. Falam yazidhum. Maka hasil dakwah aku siada malam tidak menambahkan kepada mereka, iaitu kaum aku, du'ai. Dakwah aku tidak menambah kepada mereka illa firara, kecuali lari. Semakin aku berdakwah, semakin lari. Tapi Nabi Nuh terus tak berdakwah. Jadi kalau kita berdakwah, orang lagi. Berdakwah orang lagi. Orang kata dakwah kita berjaya ke gagal? Berjaya ke gagal? Berjaya. Ceramah je orang lagi. Ceramah je orang lagi. Buat kelas je, pelajar keluar kan? Kalau itu dikatakan gagal, maka dakwah Nabi Nuh pun gagal lah. Tapi bukan. Kemudian, wa inni kullama. Sesungguhnya aku, setiap kali aku dakwah pada mereka, untuk apa? Bukan untuk kepentingan aku. Supaya engkau, sekarang Nabi Nuh mengadu pada Tuhan. Setiap kali aku dakwah pada kaum aku, supaya engkau, wahai Tuhan, ampunkan dosa mereka. Itu je. Aku tidak ada kepentingan. Apa mereka buat? Ja'alu asabi'ahum, mereka jadikan jari-jari mereka fi azanwi, dia sumbat telinga. Kemudian wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup muka mereka dengan pakaian. Apa maksud ni? Tutup telinga, tutup muka. Tutup telinga sebab tak nak dengar apa yang Nabi Nuh cakap. Sebenarnya Allah dah pekatkan telinga dia, macam ayat semalam. Kemudian tutup muka sebab tak nak tengok muka Nabi Nuh. Wastakbaru wa asarru, dan mereka terus kekal dalam kedegilan, kekufuran. Wastakbaru, dan mereka sombong. Ini punca mereka tak dapat hidayah. Okey, lepas tu semua kemudian ini da'utuhum jihara, aku pelbagaikan dakwah. Ada siang, ada malam, ada secara terbuka, ada secara sembunyi. Jihara tu mana? Secara terbuka. Pelbagaikan dakwah, cara dakwah. Semua ini a'lan tu, kemudian aku elankan dakwahku.
kepada mereka. Wa asrartu, dan aku rahsiakan, sembunyikan dengan betul-betul rahsia. Maksudnya aku pelbagai cara dakwah, bukan satu cara aja. Fakultu, lalu aku berkata, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara. Habis. Okey, jadi kesimpulan daripada kisah ni, ayat 1 sampai 9. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Kenapa Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun? Kaum dia semakin lari, dia semakin berdakwah. Kaum dia tutup telinga, tutup muka, dia semakin berdakwah. Sebab apa? Sebab dia, inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Sebab aku risau bila kamu mati masuk neraka. Makna rahmat dalam hati Nabi Nuh tu menyebabkan dia tak kisah orang tak dengar dakwah, dia tak kisah orang lagi, dia tetap berdakwah sebab dengan harapan satu hari dia dengar selamat daripada neraka. Mana pengajaran untuk kita bila kita nak berdakwah, fikir nak selamatkan orang daripada neraka. Jangan fikir langsung nak ada kepentingan sebab kebetulan ada masa free, jangan. Sebab itulah Nabi kita SAW, cuba buka hadis. Hadis yang last sekali. Ayat ni, okey. An Jabir radhiyallahu anhu qal, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Cuba terjemah. Masali, perumpamaan aku, wa masalukum, dan perumpamaan kamu, iaitu umat Nabi Muhammad. Kamasali rajulin, seumpama seorang lelaki, auqada nara, yang menyalakan api. Faja'ala, lalu menjadikan ajanadibu, janadibu ni belalang. Wal firashu, firas apa dia? Dalam surah apa ni? Yauma yakudun nasu kal farashil mabsus, seperti kelkatu. Jadi Nabi nak bagi contoh, aku dengan kamu ni, iaitu umat, seumpama seorang lelaki nyalakan api, kemudian menjadikan belalang-belalang dan kelkatu yaqa'na fiha, jatuh masuk dalam api. Wahwa, dan lelaki tu apa tu? Yazibbuhinna, lelaki yang duduk tepi api tu tarik, selamatkan seramai yang sebanyak yang mungkin daripada apa? Belalang dan kelkatu. Wa ana akhizun, dan aku pula seumpama aku pada ana akhizun bihujazikum, aku ni memegang, hujaz ni macam pinggang, kita pakai seluar atau kain tempat ikat tu, aku pegang kat situ, aku tarik anin nar, daripada neraka. Wa antum taflatuna min yadi, aku dah tarik tapi kamu terlepas daripada tangan aku, kamu pun masuk neraka. Boleh faham? Apa maksudnya? Dia, bila orang lelaki ni nyalakan api, binatang seperti belalang, kelkatu, dia datang kan? Datang, jatuh. Lelaki ni tolak. Tapi belalang dengan kelkatu lagi banyak datang. Kenapa belalang dan kelkatu datang dan terjun dalam api? Sebab belalang dan kelkatu ni jenis binatang yang dia tak tahu itu api, tapi dia tengok cahaya, dia rasa benda tu menarik. Bila menarik, dia terus. Jadi lelaki tu tahan.
Maka begitulah Nabi. Api itu ibarat apa? Dunia. Api bagi Kalkatu sama dengan dunia bagi kita. Kita bila tengok dunia tertarik tak? Tapi dunia tu akan mengheret kita ke neraka. Maka kerja Nabi apa dia? Bagi Quran, bagi hadis untuk selamatkan umatnya daripada neraka. Tapi bila Nabi bagi hadis, dia tak ikut, terlepas umat dia masuk neraka. Bila Nabi bagi Quran, umat dia tak ikut, terlepas masuk neraka. Boleh faham? Jadi berapa banyak ni yang dapat Nabi selamatkan? Kalau banding dengan Kalkatu kan, begitu banyak yang selamatkan seorang je. Berapa ramai agak boleh selamatkan? Sikit je. Daripada 1000 seorang. Inilah kerja Nabi. Seolah Nabi ni 24 jam duduk tepi api nak selamatkan umatnya daripada terjunam ke dalam neraka. Dengan cara apa? Nabi berdakwah siang dan malam. Nabi bagi hadis, Nabi bagi Quran. Itulah penyelamat. Tapi akhirnya umat dia tak pegang pada Quran, tak pegang pada hadis, masuk neraka. Sebab itulah bila dapat Quran, pegang betul-betul. Bila dapat hadis, amal betul-betul. Itulah penyelamat kamu daripada neraka. Kan Nabi kata, aku tinggal pada kamu 2 perkara kan. Kalau kamu pegang betul-betul, kamu selamat. Ayat seterusnya. Apa jawab kaumnya? Bila Nabi Nuh kata apa tadi? Apa kata Nabi Nuh? Sembahlah, jangan sembah kecuali Allah. Sebab apa? Jadi cara kamu nak selamatkan daripada api neraka ialah sembah Allah je, mentauhidkan Allah. Itu je. Okey. Apa respon kaum dia? Allah kata fa. Fa menunjukkan apa? Serta-merta. Dakwah Nabi Nuh pukul 8 pagi kan. Aku nak selamatkan kamu daripada neraka dengan cara sembah Allah. Maka pukul 8 1 minit kaum dia jawab. Apa dia? Waqala al-mala'u. Telah kita terjemah fa ni lalu, iaitu terus. Telah berkata al-mala'. Al-mala' ni pembesar-pembesar. Allazina kafaru, yang pembesar-pembesar yang kafir, yang kufur, min qaumihi, dari kaumnya. Ma naraka, tidak kami melihat engkau illa basyara, kecuali basyaran ni manusia, mislana. Apa maksud dia? Alasan kaum Nabi Nuh nak tolak Nabi Nuh sebagai rasul, alasan pertama apa dia? Kamu manusia. Apa maksud tu? Kamu orang, aku pun orang. Kenapa kau nak dengar cakap kamu? Kan? Kenapa kamu jadi rasul? Apa kelebihan kamu? Jadi antara sebab ramai menolak dakwah ataupun kebenaran ialah hujahnya apa? Siapa kamu? Itu cara berfikir yang salah. Sebab Islam mengajar kita menilai kebenaran berdasarkan apa? Apa yang dia cakap. Jangan menilai berdasarkan orang. Kalau kita menilai berdasarkan orang, itulah cara orang kafir berfikir. Dia tengok Nabi Nuh, kamu orang kan? Kami orang. Kenapa kami? Dia tak tengok apa yang Nabi Nuh cakap. Dari segi fizikal, Nabi Nuh betul sama dengan kaum dia. Tapi yang membezakan apa? Yang membezakan Nabi Nuh dengan kaumnya apa? Wahyu. Samalah Nabi Muhammad, sama tak dengan kaum dia, dengan umat dia? Nabi lapar, Nabi sakit, Nabi risau, Nabi demam. Tapi yang membezakan apa? Surah apa tu? Cuba baca.
Ha? Tak ingat? Kan 10 ayat terakhir kan nak selamatkan daripada Dajjal kan? Qul innama ana Qul innama ana basharun mislukum. Allah kata pada Nabi Muhammad, beritahu pada umat kamu apa dah? Innama apa dah? Sesungguhnya hanyalah ana bashar, aku manusia, bukan setakat manusia, mislakum, sama seperti kamu. Kamu lapar, aku lapar. Kamu kenyang, aku kenyang. Kamu takut, aku takut. Kamu cedera, aku cedera. Sama je. Yang membezakan apa dah? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Itu je. Boleh? Sebab tu ada orang kata Nabi Muhammad ni ada beza dengan kita. Apa dia? Ha? Tak, dia tak ada bayang. Kan? Betul kan? Ha. Jadi kalau nak tahu rambut tu rambut Nabi, cuba letak tengah matahari, ada bayang tak? Kalau tak ada, sahlah rambut Nabi. Ciri siapa tu? Betul ke salah? Salah. Apa dalil salah? Ni ayat ni. Nabi kata, sesungguhnya aku sama dengan kamu. Mana kalau kamu ada bayang, aku pun ada bayang. Yang kata Nabi tak ada bayang siapa? Tok guru dia. Quran tak cakap. Bahkan Quran cakap apa? Nabi dengan kita sama. Sama-sama lapar, kadang-kadang marah, kadang-kadang penat, kadang-kadang cedera, kan? Dan Nabi ada bayang, kita pun ada bayang. Okey. Tak ada kerja, cari kerja. Ha? Nak kata apa buat-buat ni ya? Nabi suruh ikut sunnah Nabi. Dia nak cari bayang Nabi, dia kata ada. Okey, ini dia panggil syubhat ataupun alasan pertama dia nak tolak Nabi Nuh. Alasan apa? Jadi sebenarnya dia nak apa ni? Dia nak siapa jadi Nabi? Ha? Tak, bapak ni dia katakan kamu manusia, kami pun manusia, kenapa kamu jadi rasul? Sepatutnya jadi rasul ialah malaikat. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 23. Okey, cuba terjemah. Walaqad arsalna, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqal, lalu dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilah, tidak ada Tuhan bagi kamu selain pada Allah. Afala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa? Okey. Apa jawapan pembesar ataupun kaum Nabi Nuh? Wa qala al-mala'u, telah berkata pembesar-pembesar yang kafir min qaumihi, ma haza illa bashar, ni tidaklah ni iaitu Nabi Nuh melainkan bashar, manusia seperti kamu, tak ada beza pun. Yuridu, kaum dia, pembesar dia kata pada kaum dia, dia kata apa? Nabi Nuh ni nak apa? Ayatafaddala alaikum. Dia nak kedudukan. Dia berdakwah ni sebenarnya dia nak kedudukan. Dia nak pangkat, dia nak popular, kan? Dia nak jawatan. Fitnah. Walau sya Allah, kalau Allah betul-betul nak, apa Allah buat? La anzala malaikah. Kalau betul Allah nak utuskan rasul, Allah turunkan malaikat, bukan manusia. Kemudian kata kaum dia lagi, ma sami'na, kami tak pernah dengar pun cerita ni pada nenek moyang kami yang awal-awal. Cerita apa ni? Cerita rasul daripada manusia, kami tak pernah dengar. Ini cerita karut lah. Betul tak sebelum Nabi Nuh tak ada rasul? Betul tak? Betul kan?
Mana hujah orang kafir ni betul lah. Betul ke salah? Hujah dia betul, tapi tak mestinya betul. Kalau Allah tak hantar Rasul sebelum Nabi Nuh, bukan bermakna Tuhan tu salah. Allah tak hantar Rasul sebelum Nabi Nuh sebab masa tu umat belum syirik. Allah hantar Nabi Nuh pada kamu sebab kamulah pencetus ummah. Okey. Jadi sama orang musyrikin Mekah lah. Dia tuduh Nabi Muhammad manusia. Kami nak Rasul daripada. Sebenarnya itu alasankah ataupun betul-betul dia nak beriman? Alasan. Kenapa? Sebenarnya itu alasan. Bukan nak beriman pun. Kenapa? Tak, dia kata kami nak malaikat jadi Rasul kan. Kalau betul Allah utuskan malaikat jadi Rasul, macam mana? Malaikat tak nampak nak cerita macam mana? Dia akan buat alasan apa pula? Siapa yang cakap ni? Kami tak tahu siapa pun. Maka Allah pun tunjukkan malaikat dalam bentuk lelaki kan. Oh, dia kata orang sama dengan Rasul tadilah. Mana akhirnya dia tolak juga. Okey. Kita pergi pada alasan kedua. Perangai manusia. Sekarang ada tak manusia yang tolak kebenaran dengan alasan manusia? Ada kan? Cuma ayat dia berbeza lah. Oh, ustaz tu tak boleh pakai. Dia tak tengok apa yang ustaz tu cakap. Betul kan? Sama dengan orang musyrikin. Islam mengajar kita tengok apa? Tengok apa yang dia cakap. Kalau dia cakap ayat Quran, wajib kamu terima. Walaupun dia tak pernah pakai kopiah. Okey. Wama dan ini alasan kedua. Dan tidak kami melihat engkau ittaba'aka mengikut engkau tidak ada yang mengikut engkau illa kecuali allazina orang-orang yang hum mereka araziluna. Apa makna araziluna? Araziluna orang miskin, orang yang lemah, fakir miskin. Alasan kedua, dalam tafsir dia kata apa? Araziluna ni yang jenis kerja dia buat baju, mana masa tu orang hina lah, ambil darah berbekam. Masa tu ini golongan fakir miskin. Jadi kata pembesar, sebab kedua kami tak nak beriman dengan kamu sebab pengikut kamu adalah miskin. Kenapa dia kata alasan orang miskin kami tak nak beriman? Kami ni pembesar, kami pemimpin. Takkanlah kami nak duduk sama taraf dengan orang miskin. Jadi sebabnya apa tu? Sombong. Dan kebanyakan yang beriman dengan Nabi Nuh orang miskin. Dan boleh kata kebanyakan pengikut ataupun kaum yang beriman kepada para Nabi, kebanyakan biasanya kenapa orang miskin? Pembesar-pembesar jarang. Kenapa? Ialah kenapa orang miskin mudah menerima? Orang kaya, pemimpin ni susah menerima. Betul. Orang miskin tak ada kepentingan. Jadi aku beriman ke tak beriman, macam inilah keadaan aku. Betul. Dan kalau aku masuk Islam pun tak kaya pun, tapi aku nak beriman. Orang kaya ada kepentingan. Betul. Kalau dia masuk Islam, dia kena berubah tak? Berubah apa dia? Sebelum ni jadi pemimpin, bila masuk Islam mungkin jadi orang bawah. Sebelum ni jadi YB, bila masuk Islam mungkin jadi rakyat biasa. Sebelum ni jadi pemimpin, macam benda dia boleh buat. Tapi bila jadi rakyat biasa,
Sebab ada kepentingan penghalang besar pembesar beriman. Betul kan? Allah kata apa? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Sekali-kali tidak. Manusia biasanya akan melampau. Bila dia rasa diri dia kaya dan ada jawatan, ada kuasa. Penghalang utama daripada beriman. Sebab itulah kalau kita nak berdakwah, lebih baik kita banyak fokus kepada asnaf orang miskin. Sebab mereka tak ada kepentingan. Mereka mudah menerima. Bukan kita tinggal orang kaya. Kan? Orang kaya yang tinggalkan kita. Dia dalam satu hadis sahih, Abu Sufyan bila dia pergi ke Raja Heraklu, dia tanya soalan pada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pembesar Mekah. Dia tanya dalam ada satu hadis, cuba. Okey. An Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu fi hadisin Heraklu at-tawil, dalam hadis tentang Heraklu. Heraklu ni raja apa? Rom. Hadis tu panjang. Indama sa'alahu, ketika mana Heraklu bertanya pada Sufyan anin Nabi, tentang Nabi. Jadi orang kafir tanya orang kafir tentang Nabi. Fafihi, antara soalannya apa dia? Qal wa sa'altuka, aku nak tanya engkau an atba'ihi, tentang pengikut Rasulullah. Adu'afa'uhum, adakah di kalangan orang-orang yang dhaif, mustad'afin, am asyrafum, ataupun pengikut Nabi itu golongan pembesar-pembesar? Maka jawab Abu Sufyan, faqultu bal, bahkan du'afa, orang lemah, orang miskin. Maka apa jawapan Heraklu? Dia kata, wahum atba'ur rasul, itulah pengikut Rasul yang sebenar. Tengok cara orang kafir berfikir, dia ada maklumat. Kebanyakan pengikut para Rasul orang miskin, sebab mereka tak ada kepentingan. Kan? Okey. Dua, alasan kaum Nabi Nuh menolak dakwah Nabi Nuh. Pertama apa tadi? Manusia. Yang kedua, pengikut dia miskin. Makna apa dia nak tu sebenar? Agama, kalau kamu nak kami masuk agama, kamu kena ada kelas lah. Kan? Yang masuk tu datuk-datuk Tan Sri, okey lah. Ini yang jual kerupuk, jual goreng pisang kan. Alasan ketiga, badiar ra'yi. Ini alasan ketiga. Badiah ni makna zahir. Ar-ra'yi, pandangan. Maksudnya apa ni? Pengikut kamu ni, kata pembesar yang kafir, pengikut kamu ni pandangan dia, ra'yu pandangan. Badiah cetek, iaitu dengar sekali terus beriman. Makna pengikut kamu ni jenis orang yang tak berfikir. Sebenar, kalau dengar sekali dan ada dalil terus beriman, aib ke tak aib? Tak aib. Yang aibnya dengar 10 kali tak beriman, degil. Kan? Tapi bagi orang kafir, kalau dengar sekali terus beriman, dia kata tengok, tak sempat berfikir terus beriman. Kan sifat orang beriman bila dengar apa dia? Sami'na wa ata'na. 3 alasan. Jadi kalau senang bahasa sekarang apa dia? Pengikut kamu bukan golongan intelek, orang kampung kan? Badiar ra'yi, dia terjemah apa tu? Nak terjemah apa? Fikiran singkat. Tiga, yang keempat. Alasan keempat, wa ma nara. Dan
kami melihat bagi kamu alaina, ke atas kami, min fadlin, dari apa-apa kelebihan. Alasan keempat kami tak nak beriman ialah sebab kamu ni tak ada apa-apa kelebihan. Kenapa kami nak ikut? Miskin, harta tak ada, jawatan tak ada. Boleh? Ini cara berfikir orang kafir. Kalau nak jadi pemimpin mesti apa? Ada harta, ada pangkat kan? Barulah boleh, kita pun dapat faedah. Ini miskin nak jadi pemimpin. Kalau kita jadi calon pilihan raya, jawatan tak ada, harta tak ada, agak-agak menang tak pilihan raya, hilang wang pertaruhan. Okey? Tapi sebenarnya Allah nak beritahu kelebihan manusia terletak pada apa? Terletak pada apa? Ilmu, iman. Inna akramakum indallahi. Sebab tu orang musyrikin pun sama. Dia kata Nabi Muhammad ni tak ada kelebihan apa-apa. Lepas tu miskin. Lepas tu anak yatim pula. Tiba-tiba nak dakwah kami. Tak masuk akal. Tapi terbukti tak Nabi Muhammad yang miskin, yang anak yatim boleh mengubah wajah-wajah dunia. Kan? Boleh mengeluarkan orang Mekah menjadi khaira ummatin. Betul? Nabi Muhammad tu. Sebab tu kehebatan manusia bukan pada harta, bukan pada pangkat kedudukan. Kadang-kadang anak yatim, tapi bila ada kekuatan, ada ilmu, dia boleh jadi manusia yang hebat. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Okey, Allah nak tempelak ni mereka yang berbangga dengan harta. Allah kata apa? Ayahsabuna. Adakah kamu ke mereka? Mana tahu apa beza kamu dengan mereka? Ya. Kalau ya mereka. Kalau kamu apa dah? Kalau kamu tak, atahsabuna, kamu. Kalau ya mereka. Adakah mereka menyangka, mereka mengira, iaitu orang kafir, annama, bahawa sesungguhnya hanyalah numidduhum, kami memanjakan mereka, mimmalin, daripada harta. Adakah mereka sangka dengan kami bagi harta yang banyak, wabanin, dan anak-anak, nusari'u lahum fil khairat, kami nak kebaikan pada mereka. Adakah mereka sangka macam tu? Bal la yash'urun, bahkan mereka tak sedar. Apa yang mereka tak sedar? Kami bagi harta yang banyak, anak yang berjaya, sebenar kami nak apa? Istidraj. Mereka tak sedar. Okey, kita habiskan ayat kita. Bal, ini kemuncak dia. Kata kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, bal, bahkan, nazunnukum, kami sangka kamu kazibin, adalah pendusta. Kemuncak kebiadaban kaum Nabi Nuh ialah apa yang Nabi Nuh cakap, dia kata apa? Bohong. Sebenarnya apa yang ditolak, alasan kaum Nabi Nuh menolak Nabi Nuh sebenarnya berlaku tak di mana-mana dan bila-bila masa? Pertama apa tadi? Manusia. Sekarang melakukan, cuma bentuknya mungkin berbeza. Dia kata, siapa kamu? Dia tak tengok apa yang ustaz tu cakap, tapi dia tengok siapa nama ustaz,
dan ustaz tu belajar kat mana. Cakap Quran tak penting, yang penting belajar kat mana. Kalau belajar Saudi tak payah cakap lah. Tapi kalau belajar Mesir, okey, kita boleh berbincang. Itu pemikiran orang kafir. Islam mengajar kita tengok apa? Lelaki dikenal sebagai lelaki berdasarkan apa yang dia cakap, bukan kebenaran dikenali melalui orang yang bercakap. Bila ustaz tu serban besar, semua betul. Itu ukuran yang salah. Sebab kedua, jangan tengok pengikut kan. Sebab tu pendakwah, kalau pendakwah ramai pengikut dia orang miskin, itu tanda-tanda lah dakwahnya insya-Allah betul. Tapi kalau pengikut dia kebanyakan orang kaya aja, itu petanda apa? Dua-dua ada manfaat. Yang ketiga, suka menuduh pengikut-pengikut ataupun orang beriman adalah orang bodoh. Sebab tu apa kata orang munafik kepada sahabat Nabi? Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas. Bila dikata pada orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang ramai beriman, iaitu sama dengan sahabat beriman. Jangan berbeza. Apa jawapan mereka? Dia kata apa? Anu'minu kama amana as-sufaha. Adakah patut kami beriman sebagaimana berimannya orang? Siapa cakap ni? Orang munafik. Dia kata, adakah patut kami beriman macam orang bodoh? Orang bodoh ni maksudnya siapa? Sahabat Nabi. Tengok, sahabat Nabi dia kata orang bodoh. Maka Allah tempelak, ala innahum humus sufaha. Ingatlah sebenarnya mereka yang kata sahabat Nabi bodoh, mereka lah sebenarnya bodoh. Jadi siapa kata pada orang beriman ni jenis cetek pemikiran, jenis bodoh, sebenarnya orang yang mengata itulah bodoh. Okey, yang keempat apa dia? Alasan tak beriman. Sebab Nabi tak ada harta, tak ada pangkat. Sekarang ada tak orang tolak dakwah yang dibuat oleh ustaz sebab ustaz tu miskin, pakai kancil, kan? Tak terkenal, TV pun tak pernah masuk, kan? Ada kan? Biasa ustaz-ustaz dia jemput yang mana? Selebriti kan? Yang pakai MERS, yang rumah banglo besar kan? Yang pakai kok, pakai nektar. Berlaku tak? Siapa makan cili dia terasa pedas. Okey, habislah. Tak sempat nak rasa pedas lah. Ayat. Okey, keluarkan. Cuba keluarkan. Okey. Kita tengok ayat-ayat yang ada kaitan dengan ayat yang kita tadabbur. Cuba terjemah. Ini surah Al-Isra ayat 94. Wa ma mana'an nas. Tidak ada yang menghalang manusia an yu'minu daripada mereka beriman iz ja'ahumul huda, ketika datang pada mereka petunjuk, tapi ada sesuatu yang menghalang mereka beriman. Apa dia? Illa, kecuali an qalu, mereka berkata, mereka berhujah, ab'asallahu basyara rasulah, adakah patut Allah mengutuskan rasul seorang manusia? Adakah patut? Jadi yang menghalang manusia beriman apa dia? Sebab alasannya rasul itu ialah manusia. Sedangkan manusia betul lah, semua para rasul manusia. Tapi yang membezakan rasul dengan orang biasa apa dia? Wahyu. Okey, ayat seterusnya. Okey. Tengok Allah puji orang fakir miskin di zaman Rasulullah. Orang kafir mencela pengikut Nabi sebab miskin. Orang munafik menghina pengikut
Nabi. Sebab miskin, sebab bodoh kan. Tapi Allah mengangkat sahabat Nabi walaupun miskin. Allah kata apa dalam surah Al-Hashr ayat 8. Cuba terjemah. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, Allah puji. Fakir tapi terpuji. Kenapa? Satu, muhajirin, mereka berhijrah. Allazina ukhriju, mereka diusir keluar daripada negeri mereka, Mekah. Dan mereka tinggal harta mereka hanya semata-mata nak apa? Yabtaghuna fadlan minallah. Ini yang Allah puji pada fakir tapi terpuji sebab mereka berhijrah kerana nak mencari anugerah daripada Allah, tinggal negeri kampung halaman, tinggal harta. Sebab bagi mereka matlamat hidup ialah fadlan minallah. Yang kedua, mereka nak cari redha Allah. Biarlah terpaksa tinggal rumah, harta, keluarga, sebab yang penting dapat redha Allah. Yang kedua, sifat mereka yang terpuji, mereka sentiasa membantu Allah dan Rasul. Apa maksud membantu Allah dan Rasul? Membantu agama Allah. Fakir, tapi kerja utama mereka membantu agama Allah, bukan cari rezeki. Yang ketiga, Allah mengesahkan mereka inilah sebenar yang benar-benar beriman. Siapa? Apa bukti mereka beriman? Mereka sanggup tinggal kampung halaman, sanggup tinggal harta hanya semata-mata berhijrah kerana Allah. Dan mereka ni bila diisytiharkan perang, cuba buka surah At-Taubah. Bila isytiharkan perang, apa mereka buat? Adakah mereka beralasan kami miskin, kami tak perlu pergi? Ha? Okey. Bila Nabi isytihar perang, sahabat-sahabat ni bila sebut perang, risikonya apa? Mati ataupun cedera kan. Tapi sahabat ni dia tak nampak mati, dia tak nampak cedera, dia nampak syurga. Mati syahid terus masuk syurga rohnya. Termasuklah orang fakir tadi. Allah kata apa? Bila Nabi isytihar perang, siapa tak pergi berdosa. Tapi ada terkecuali. Wala 'alal lazina, dan tidak berdosa kepada siapa? Orang yang iza ma atauka, orang yang bila mereka datang kepada engkau wahai Muhammad. Siapa ni? Yang fakir miskin tadi. Bila mereka datang pada engkau litahmilahum, untuk engkau membawa mereka. Bawa ke mana ni? Pergi berjihad. Jadi orang fakirnya offer diri mereka, ya Rasulullah, kami nak pergi berjihad, tolonglah bawa kami. Maka Nabi kata apa? Qulta, Allah kata, engkau wahai Muhammad berkata pada orang miskin tu, la ajidu ma ahmilukum alaihi, tak ada apa yang aku nak bawa kamu ke medan perang. Unta tak ada, duit pun tak ada. Faham tak? Maka bila Nabi jawab, aku tak boleh bawa sebab tak ada kenderaan, apa reaksi pula orang fakir? Tawallau, mereka berpaling, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, mata mereka mengalir air mata. Sebab apa? Sedih tak dapat apa? Tengok. Inilah yang orang kafir, orang munafik menghina pengikut Nabi. Miskin tapi sebenarnya mereka sangat mulia di sisi Allah. Miskin harta tapi kaya jiwa. Tunggu masa je nak pergi berjihad untuk tegakkan agama Allah. Tapi sekarang orang fakir miskin ada tak macam ni? Ada? Pernah tak jumpa orang fakir miskin? Ustaz, ada tak mana-mana tempat nak istihajat, saya nak pergi berjihad ni? Tak ada kan? Kita sendiri pun boleh tentu kan? Soalan dia, kenapa orang fakir miskin zaman Nabi fakir harta tapi beriman, korbankan apa-apa dan bersedia bila-bila masa nak berjihad?
Sebaliknya orang fakir sekarang jauh sekali daripada nak berjihad. Solat pun kebanyakan mereka tak. Kenapa berlaku perbezaan yang begitu ketara? Kenapa jadi orang fakir sekarang banyak jauh daripada agama? Orang fakir zaman Nabi sangat faham, sanggup korban apa-apa walaupun tak ada apa-apa. Zaman Rasulullah, Nabi santuni orang miskin, Nabi mengajar mereka, Nabi duduk bersama mereka. Bahkan turun ayat, Allah kata wasbir nafsaka, Muhammad, sabar diri engkau duduk dengan orang fakir miskin, santuni mereka. Sebab kalau kamu orang agama tak santuni orang miskin, dia akan rasa lagi jauh. Aku dalam miskin harta, ustaz-ustaz pula tak datang, tak ziarah, tak santuni. Betul tak? Dan sekarang ramai tak ustaz-ustaz yang pergi santuni asnaf? Tak ada. Ustaz-ustaz biasa duduk kat mana? Kat TV, bukan semua ustaz. Jangan marah. Betul. Cubalah pergi tengok ziarah asnaf-asnaf yang ada di satu Malaysia. Tanya, pernah tak ustaz datang? Kalau ustaz datang, orang fakir nak bagi apa? Tak ada apa. Jadi tunggu je lah sampai ke mati, tak ada orang mengajar mereka. Jadi cuba kita tukar orang fakir zaman kita. Kalau tak sama dengan orang fakir zaman Nabi pun, paling-paling kurang mereka dapat belajar. Dapat belajar Iqra, dapat belajar agama, dapat belajar sunnah-sunnah Nabi. Okey, cukup. Ada lagi? Ni surah Kahfi. Allah wajibkan Nabi wasbir nafsaka. Sabar, tahan diri engkau bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang ini ayat ni turun pada orang fakir, muhajirin. Mereka ni walaupun fakir tapi mereka sentiasa berdoa, beribadat pada Allah bil ghadati wal ashi, pagi dan petang. Yuriduna, dan mereka tidak nak melainkan wajah Allah. Wala ta'du aynaka, dan jangan wahai Muhammad, jangan engkau palingkan dua mata engkau anhum, daripada mereka. Duduk sabar, jangan palingkan diri kamu daripada orang miskin. Hanya semata-mata apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Biasa orang tak ada masa nak ziarah miskin, orang asnaf. Apa sebab? Sibuk dengan apa? Zinatal hayat. Allah bagi amar pada Nabi, jangan kamu palingkan dua mata kamu daripada orang miskin sebab sibuk nak cari dunia. Jangan. Kenapa Allah kata kena sabar? Sebab duduk dengan asnaf sangat-sangat perlu kesabaran. Sebab nak pergi satu bab, betul. Yang kedua, ada kebaikan tak? Ada tak pulangan bila kita pergi ziarah asnaf? Tak ada. Kemudian yang kedua, bila kita pergi, rumah dia tak selesa, kadang-kadang panas, sempit kan. Kadang-kadang duduk sekejap kita nak balik. Sabar. Beza tak kita duduk rumah orang kaya, ada aircon, dengan rumah asnaf? Yang mana kita duduk lebih lama? Sebab tu orang kaya tak payah Allah perintah sabar duduk dengan orang kaya. Tak ada ayat tu. Kemudian wala tuti', jangan kamu taat man aghfalna, siapa yang kami telah lalaikan hatinya. Biasa orang yang lalai hatinya daripada Allah, orang tak beriman, orang berada. Dan mereka akan pujuk kamu supaya ikut kehendak mereka. Allah kata apa? Jangan taat, jangan dengar. An zikrina, dan orang ni wattaba' hawa, selalu ikut hawa nafsu. Wa kana amru furuta, dan urusan orang ni biasanya melampau. Boleh faham? Wallahu alam. InsyaAllah besok kita cuti. Saya bagi cuti. Cuma hari Ahad ada program bukan di sinilah, pukul 10 hingga 11.30, program untuk wanita, tapi kita akan buat secara live. Pengajaran daripada surah Asy-Syarh ataupun Insyirah. Bagaimana tips untuk wanita-wanita mendapat kebahagiaan, khususnya yang bermasalah. Jadi lelaki boleh dengar secara live lah.
Hari Ahad pukul 10 sampai 11.30. Ha? Apa dia? Bukan kat sini, jangan datang sini. Di tempat lain. Okey, cukup InsyaAllah kita jumpa hari Ahad ataupun insyaAllah pagi Isnin telah terdebur insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal